Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله. Kita menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas inayah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menghimpunkan kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini tuan-tuan kita sambung pengajian kitab kita Tajul Arus. Kita sambung kepada tajuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Last kita berhenti hari itu tuan-tuan bulan 9 yang lalu. Kita berhenti pada tajuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin. ولا يدخل عليك الإهمال إلا بإهمالك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحصل لك الرفعة عند الله تعالى إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة له عليه الصلاة والسلام على القسمين jaliyatun wa khafiyatun. Baik. Kecuaian dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan agama tidak masuk ke atas kamu kecuali kerana kecuaian kamu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kecuaian di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gagal dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sunnah tersebut? Sunnah dikategorikan oleh para ulama ma udifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqihi wa khuluqihi qabla al-bi'thahu aw ba'da al-bi'thah. Apa dia sunnah itu? Satu benda yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada percakapannya, daripada perbuatannya, daripada pengakuannya, juga daripada akhlaknya dan sifat kesempurnaannya sebelum berlakunya kenabian ataupun selepas kenabian. Itu dipanggil sunnah. Maka setiap sunnah itu mana dia adalah satu perkara yang disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah. Dan perkara inilah yang ditegur oleh imam kita, Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahmatullahi alaih
kecuaian dalam melaksanakan agama ni bila mana manusia itu cuai dalam mengikut sunnah Nabi SAW. Itu kejayaan itu tuan-tuan ada dalam sunnah tersebut. Jadi kita baca lagi, kamu tidak akan mendapat ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Mana tidak akan dapat ketinggian maqam dan kedudukan melainkan satu orang yang mengikuti setiap daripada tindak tanduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan tengok sunnah terbahagi kepada dua. Bila kata ada ke sini pada ar-rif'ah maknanya kedudukan. Maqam kita sebut sebagai maqam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kami mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu dan kami mengangkat kedudukan mereka-mereka yang berilmu dengan beberapa darjat kedudukan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ni dia ada maqam dia. Maqam mana kedudukan. Kita semua dipanggil orang yang beriman. Tapi di sana ada mukmin yang asi. Ada mukmin tapi dia bermaksiat. Ada mukmin yang taqi, mukmin yang bertakwa kepada Allah. Ada mukmin yang disebut sebagai wali, sebagai satu orang wali Allah. Dan ada disebut sebagai salihin, ada disebut sebagai siddiqin, ada disebut sebagai syuhada. Ini maqam. Maqam kedudukan yang Allah Taala letakkan hamba-hamba dia dan kita balik kepada Allah mengikut maqam itu. Mengikut kedudukan tersebut. Dan maqam ini dinilai pada sudut apa? Kekuatan dan juga apa dia? Pelaksanaan sunnah Nabi SAW. Semakin banyak sunnah Nabi yang kita buat, semakin tinggilah kedudukan kita di sisi Allah. Betul, bezakan sunnah pada sudut fiqh dan sunnah pada sudut hadis tak sama. Sunnah pada sudut fiqh, sunnah pada sudut hadis tak sama. Betul para ulama kita, ulama Jawi, ulama Melayu kita dia bezakan kalimah. Orang tanya ni apa hukum dia? Ni hukum dia sunnah. Ini hukum dia apa? Ini hukum dia sunnah. Mana sunnah apa saja yang ittiba'un Nabi dipanggil sunnah. Yang Nabi buat sebiji, yang Nabi buat betul yang kita buat, itu namanya sunnah. Ada benda tuan-tuan namanya sunat. Betul kalau tuan-tuan baca dalam kitab fiqh, ada benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW tapi dipanggil benda tu sunat. Sunat ni pada sudut apa? Pada sudut istihbab dalam bahasa Arab. Betul ulama fiqh dia bezakan istihbab, dia bezakan sunnah, dia bezakan an-nadab. Tu istilah. Datang ulama Jawi kita, dia bagi mudah apa dia? Sunnah dan sunnat. Ini amalan apa? Ini amalan sunnat. Sedangkan amalan tersebut tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW dengan makna apa? Sunnat dengan makna baik. Contoh sunat untuk talafuz niat. Ketika mana kita nak sembahyang usolli fardhu maghribi, usolli fardhu zuhri, itu sunat. Adakah Nabi SAW talafuz niat dalam sembahyang? Tak. Cuma ulama kiaskan dengan apa? Dengan niat ihram. Niat ihram. Ketika Nabi SAW, Nabi talafuz niat. Ketika nak pakai ihram tu, dah pakai ihram, nak niat pakai ihram tu Nabi lafazkan niat. Di situ kata ulama-ulama fiqh terutama mazhab Syafi'i, sunat bagi orang untuk apa dia? Melafazkan niat dalam sembahyang. Contoh usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi. Sebab apa? Dia dikiaskan dengan amalan Nabi SAW ketika mana nak ihram, Nabi berlafazkan niat. Itu dia panggil apa? Dia panggil kias. Sunat juga tapi dinamakan sebagai sunat untuk membezakan perbuatan tersebut dan perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan untuk mengelakkan daripada kekeliruan. Kalau kita tengok dalam fiqh banyak benda sunat yang sunat tersebut tak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak sandar kepada Rasulullah?
Sebab benda tu tak dibuat oleh Rasulullah. Bila mana benda tak dibuat oleh Rasulullah, tidak boleh mengatakan ianya sunnah. Sebab tu ulama fiqh dia bezakan antara sunnah, istihbab dan juga an-nadab. Tak sama. Itu para ulama dalam membentukkan kalimah untuk memahamkan kita. Tapi ulama Melayu kita pandai, cukup cerdik ulama kita. Dia bezakan antara sunnah dan sunnat. Sunnah dan sunnat. Itu bezakan kalimah. Oleh kerana inilah tuan-tuan, kata Syekh rahimahullahu taala, kedudukan seseorang diangkat mengikut macam mana dia beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan satu sunnah yang kita buat, sunnah tu besar. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi suka at-tayammuna. Tayammuna ni mana mendahulukan yang kanan. Pakai kasut kaki kanan, masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan. Ni benda yang Rasulullah suka buat. Tuan-tuan bayangkan, kita keluar masjid kaki kiri, lagi kita nak serelum kasut kita tu, kita serelum dengan kaki kanan, dengan niat ittiba'un Nabi SAW, dengan niat ikut Rasulullah. Rasulullah pakai kasut, Rasulullah akan dahulukan yang kanan. Nabi cabut kasut, Nabi akan cabut dengan kiri dulu. Dan kita tiru seperti mana yang dibuat oleh Nabi SAW, walaupun hanya sekadar pakai kasut, tetapi dia besar di sisi Allah. Satu sunnah yang dibuat ni tuan-tuan adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat besar. Walaupun nampak sikit, orang bersugi kan, bersugi itu sunat. Bersugi itu sunnah Nabi SAW. Ketika mana nak semayang, ketika mana nak wuduk. Sampai Nabi sebut dalam Bukhari, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli salatin. Dalam riwayat lain, inda kullil wudu'in. Nabi kata, kalau tak menyusahkan umatku, aku akan mewajibkan bersiwak pada tiap-tiap kali nak semayang ataupun pada tiap-tiap kali nak berwuduk pada riwayat yang lain. Nabi tak wajibkan, tapi kerana takut susah, kita pun bersugi lah. Simple yang tuan-tuan, kayu sugi, pergi dekat paip tu basuh, kemudian sugi. Yang kita buat tu walaupun simple, sunnah yang ringkas, yang mudah, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah. Bayangkan kalau sunnah-sunnah yang besar, yang lain macam sembahyang, dengan puasa sunat kita, tu benda yang besar. Ni yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, pakai kasut kaki kanan, masuk tandas kaki kiri, pakai seluar didahulukan yang kanan, pakai baju juga didahulukan yang kanan. Simple, tetapi di sisi Allah besar, sebab kita buat satu perbuatan yang dibuat oleh kekasihnya, iaitu Nabi SAW. Itu sunnah yang besar. Betul dia. Daripada tu tuan-tuan, dia mengangkat darjat kedudukan hamba tersebut. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, sunnah itu terbahagi kepada dua. Qismaini jaliyatun wa mutaba'atun lahu alaihi salatu wassalam ala qismain. Jaliyatun wa khafiyatun. Ikut Nabi ni ada dua bahagian. Yang pertama dipanggil jaliyatun, yang kedua dipanggil khafiyatun. Apa makna jaliyatun? Kata Syekh rahimahullah, fal jaliyatu kas-salati was-siyami waz-zakati wal-hajji wal-jihadi wa ghairi zalik. Apa dia yang dikatakan sunnah pada sudut jali? Jali ni apa tuan-tuan? Jali ni mana benda zahir, nampak dengan mata. Macam amalan kita semayang, nampak dah. Saya bagi contoh apa dia? Contoh macam semayang, puasa, zakat, haji, jihad. Ini semua apa dia? Dia panggil amalan zahir. Kita semayang zahir kita. Tadi kita semayang maghrib tu zahir, amalan zahir. Amalan yang boleh nampak, contoh macam bayar zakat, lagi orang nampak kita bayar dekat amir. Kita pergi haji, lagi lah orang nampak. Kita pergi umrah, semayang, puasa, ni semua amalan-amalan zahiriyah. Jaliyah tu dengan mana pun nampak. Jaliyah tu dengan mana zahir.
Kalau dalam tajwid, kesalahan jali membatalkan semayang. Contoh macam salah baca Fatihah, antaranya terubah baris, antara yang kedua tertukar huruf, atau yang ketiga tertukar baris, tertukar huruf, yang ketiga terbalikkan ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, batal semayang dia. Tapi janganlah orang buat macam tu. Kebanyakan kita tajwid ni selalunya kesalahan khafi. Apa kesalahan khafi? Yang dengung dua harakat kita tak dengung, yang panjang patutnya 4 kita baca 2. Itu kesalahan yang khafi. Khafi ni yang mana apa? Ringan, yang tak membatalkan sembahyang. Tapi kena ingat tuan-tuan, dalam Fatihah dia ada 14 tanda syaddah yang ada sabdu. So kalau 14 ni tuan-tuan tak dijaga, otomatis sembahyang batal. Otomatis sembahyang batal. Betul dalam mazhab kita Syafi'i, setiap daripada rukun sembahyang, daripada takbir sampai salam, contoh Fatihah. Fatihah tu rukun sembahyang, rukun sembahyang, dan dia ada syarat sah Fatihah. Yang kita tahu syarat sah sembahyang, Islam, akil balik, akil lagi balik, masuk waktu, menutup aurat. Ini syarat sah sembahyang. Dalam rukun sembahyang dia ada lagi syarat sah dia. Contoh sah Fatihah apa dia? Yang pertama, mesti selepas daripada takbiratul ihram, selepas daripada niat dan juga qiyam. Maksudnya apa? Orang nak baca Fatihah ni tuan-tuan, dia kena selesai 3 rukun tu. Apa dia? Diri betul, niat soli fardhu zuhri tu, yang kita saja aku sembahyang fardhu zuhur tu. Yang ketiga apa dia? Takbiratul ihram. Kalau 3 ni dia tak buat, dia terus baca Fatihah, tak sah sembahyang. Contoh nak buat orang yang masuk masbuk, ini masalah fiqah sikit. Bila mana dia masuk masbuk ni tuan-tuan, dia masuk dengan tergesa-gesa, dia nak kejar tu imam tu. Betul syarat Fatihah dia permisi, beri betul dah sah, dah takbir dan dah niat, kemudian baru dia baca Fatihah, baru sah Fatihah. Itu yang pertama. Yang keduanya apa tuan-tuan, Fatihah dia kena jaga syaddah. Syaddah ni orang Melayu panggil sabdu, tanda sabdu tu ada 14. Dalam Fatihah dia ada 14 tanda sabdu, bermula daripada Bismillahirrahman. Bismillahir tu dah mula dah yang pertama, sampai kepada waladdallin ada 14. Yang kedua, Fatihah kena muwalat. Fatihah makna kena muwalat. Apa makna muwalat? Daripada bismillah sampai waladdallin tak boleh diselangi dengan apa-apa zikir. Contoh, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia bersin. Ada 2 keadaan. Kalau dia bersin tanpa dia sebut Alhamdulillah, maka dia boleh sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sah Fatihah dia. Tapi kalau dia bersin, dia sebut Alhamdulillah, maka dia wajib ulang balik Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak dibolehkan untuk sambung ayat selepas tu, sebab terputus muwalat. Apa makna muwalat? Berturut-turut, tak boleh diselangi dengan waktu kecuali lupa. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu tak sampai, terlupa, lama berhenti, dia lupa iyyaka na'budu, tak apa. Tapi kalau dia berhenti lama, kemudian dia selangi pula dengan zikir, maka terputus namanya muwalat. Tu. Dan benar ni semua tuan-tuan, kesalahan apa dia panggil? Kesalahan jali.
yang boleh membatalkan sembahyang. Itu kalau dalam tajwid. Dalam tajwid Fatihah tu kena jaga apa dia? Jaga dia punya syaddah. Jangan tertukar antara ha dengan ha. Jangan tertukar. Sebab tu dah tuan-tuan, tu dalam tajwid. Dalam sunnah Nabi SAW ada disebut sunnah yang jali, yang nampak, yang zahir, yang dilihat. Apa dia? Kasalati, seperti mana sembahyang, wassiyam, seperti mana puasa, wazzakat, seperti mana zakat, wal hajj, seperti mana haji, dan juga wal jihadu wa ghairi zalik, dan juga jihad fi sabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wal khafiyatu an ta'taqida al jama'a fi salatik wa tadabbura fil qira'atik fa iza fa'alta ta'atal kas-salati wal qira'ah wa lam tajid fiha jam'an wa la tadabburan fa'lam anna bika maradan batinan min kibrin aw ujbin aw ghairi zalik. فقال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فيكون مثالك كالمحموم الذي يجد في فمه الشكر مرا فالمعصية مع الذل وافتقار خير من الطاعة مع العز والاستكبار. Yang kedua sunnah apa tuan-tuan? Dia panggil al-khafi. Khafi maknanya yang tersembunyi. Mana benda yang batin dalam hati, tersembunyi dalam hati, tak dapat dilihat, tak dapat dikesan oleh panca indera. Dia tak macam al-jali tadi. Al-jali betul-betul semayang nampak dengan mata, baca Quran dengar dengan telinga, ini benda zahir. Ada benda dia panggil al-khafi. Khafi langsung tak nampak. Apa dia kata Syekh rahimahullah? Apa contohnya? Ialah kamu beriktiqad atau merasai apa dia panggil jama'. Apa dia jama' ni tuan-tuan? Dia istilah dalam tasawuf. Bukan semayang jama'. Jama' ni apa? Iaitu kata Syekh rahimahullah, berhimpun dengan Allah dan tidak berpisah daripadanya. Yakni zauq hati kamu, fikiran kamu dan tumpuan hati, yakni hadir berhimpun pada mengingati Allah Subhanahu wa taala tanpa terpisah daripadanya, dan langsung hilang ingatan kepada akwan. Akwan jamak daripada perkataan kaun, ataupun aghyar jamak pada perkataan ghair, iaitu alam semesta, dunia, segala makhluk dan yang lain daripada Allah. Ni sunnah nombor 2 ni payah. Apa dia? Dia sunnah dalam. Kita semayang, terhimpun kita dengan Allah. Hati kita tidak dah memandang kepada makhluk. Perasaan kita tak pandang kepada makhluk. Semua hanya Allah. Payahlah tuan-tuan nombor 2. Yang nombor 1 tu kita boleh buat. Yang nombor 2 tu sangat-sangat sukar untuk kita buat. Sebab antara benda yang Allah angkat juga pada akhir zaman ni adalah khusyuk di dalam solat. Allah angkat. Sebab tu para ulama tasawuf, ahli sufi, mereka meletakkan rukun sembahyang yang ke-14 adalah khusyuk. Ahli sufi tuan-tuan, bukannya fiqh. Bukannya fiqh. Fiqh 13. Fiqh 13. Cuma khusyuk diletakkan dalam kamalus salah, kesempurnaan sembahyang. Akmalus salah, kesempurnaan sembahyang diletak namanya khusyuk, bukan rukun. Kalau rukun dia tu tak pakai batal habis semua. Pegang ulang mayang lah kita ni pun. Tapi dia tak letak dalam rukun, dia letak dalam apa? Dia letakkan dalam kesempurnaan sembahyang. Tapi bagi ahli sufi, bagi para aulia, dia orang letakkan tu sebagai rukun. Maknanya mesti ingat Tuhan. Kebersamaan dia panggil al-jama' tadi. Mana kehimpunan dia dengan Allah Ta'ala, hati dia, perasaan dia, jiwa dia tu tak terpisah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Nabi sebut berkenaan dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah Ta'ala seperti mana engkau lihat dia. Ini orang yang al-jama', orang yang menghimpunkan benda
tersebut. Ini juga salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat halus, yang sangat kecil, yang sangat sukar untuk kita ikut. Ini sunnahnya. Baik, seperti dalam solat kamu dan tadabbur, yakni meneliti dan mengerti terhadap bacaan kamu. Contoh saya kata apa dia? Khafi ni al-jama' tadi. Contoh dia bagi macam dalam semayang, tadabbur dengan bacaan yang kita baca, Fatihah kita, surah yang kita baca dan sebagainya. Itu dia akan mendatangkan kekhusyukan. Maka apabila kamu mengerjakan taat seperti bersolat dan membaca Al-Quran, sedangkan kamu tidak mendapati pada perbuatan taat kamu itu jama' dan tadabbur, tak dapat kita rasa himpunan kita dengan Allah, dan kita tak mengerti, kita tak meneliti bacaan, dan juga kita tak mengerti apa yang kita baca, maka ketahuilah bahawasanya dalam diri kamu ada penyakit batin. Apa dia penyakit batin? Yang penyakit dalam hati yang terdiri daripada sifat takabur ataupun ujub atau lain daripada itu. Sebab tu dalam ni tuan-tuan, kita baca Quran dia akan jadi petunjuk dengan 3 jalan. Quran akan jadi petunjuk dengan tiga jalan. Yang pertama, seseorang itu mesti dia ada maharatul qiraah. Dia mesti mahir baca Quran. Ini mesti. Quran ni tuan-tuan diturunkan dalam bahasa Arab dan dibaca pun dalam bahasa Arab. Itu elakkan daripada baca Quran dengan tulisan Rumi. Yang kalau tuan-tuan pergi kat kedai, tuan-tuan akan jumpa ada bacaan Yasin, surah Yasin bahasa Arab, dekat bawah tu dia tulis Y-A-A-S-I-N contoh. Dia eja dalam Rumi. Ini tuan-tuan elakkan. Dan ada fatwa daripada Al-Azhar mengharamkan baca macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab confirm kita tak boleh jaga makhrajul huruf, tak boleh jaga sifatul huruf, kita tak boleh jaga, apatah lagi hukum hakam tajwid. Bahasa Melayu mana ada dengung? Ada bahasa Melayu dengung? Tak ada. Ada tak bahasa Melayu ada harakat? Tak ada. Itu macam mana kita nak jumpa, contoh jumpa idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu dengan mim, nun, waw, ya dan sebagainya. Itu macam mana kita nak baca? Kalau kita baca dalam tulisan Rumi, sudah pasti tak terjaga hukum hakam tajwid. Mak wajib, macam mana bahasa mak wajib? Kalau kita tulis dalam Rumi, betul-betul ulama melarang kita baca Al-Quran seperti itu. Mesti dibaca dalam bahasa Arab. Mesti baca dalam bahasa Arab. Dan jangan jadikan tengah daripada kita kata lidah ni keras. Dah. Lidah orang Melayu tuan-tuan antara lidah yang fasih. Lidah orang Melayu ni antara lidah yang fasih boleh baca Quran. Cuma kita kena baca selalu. Baca. Kemahiran membaca tu dia akan datang. Al-Quran mesti dibaca. Tak boleh baca dalam keadaan kita baca dalam tulisan Rumi. Mesti boleh baca Quran. Paling tidaknya tuan-tuan, makhrajul huruf, sifatul huruf, ini penting. Anggap macam musabaqah Quran. Nek juara tilawah kita baru-baru ni kan. Nama dia Aiman tu. Dia orang kampung saya, orang Pokok Asam. Orang Pokok Asam muda lagi, 20 lebih umur dia. Dia sekolah Dr. Burhanuddin, Taiping. Kemudian dia sambung masuk Darul Quran. Masa tu isi saya pensyarah di Darul Quran. Saya hantar isi saya duduk dekat kafe tu, dia main tengok. Kita bagi salam dia, kata, Ustaz, buat apa ni? Saya kata isi saya ngajak ni pensyarah. Oh, saya kata sambung Darul Quran. Dia kata sambung Darul Quran. Kemudian habis Darul Quran tu dia sambung dekat USIM, Bina Quran dengan Sunnah. Jumaat minggu lepas dia main Masjid Pokok Asam. Pengurusi jemput lah. Narai kalau orang kampung kita menang juara tilawah, ni juara tilawah ni kebangsaan dan juga international, kita panggil dia. Antara benda yang dia sebut juri hakim, lagu ni tuan-tuan tak sangat. Lagu Taranum, tuan-tuan tengok yang Arab tu baca, yang juara tu, mana ada Taranum? Ada lah, tapi taklah macam kita. Dia penting apa? Fasahah.
Makhrajul huruf, sifatul huruf. Tuan-tuan tengok Arab tu baca macam mana. Dia baca je biasa aja. Tapi kalau orang mengaji tajwid, orang mengaji betul-betul makhrajul huruf, sebutan yang disebut tu tuan-tuan, sebiji kita dengar. Kalau tuan-tuan nak tengok bacaan ni, tuan-tuan tengok Imam Masjid Nabawi, Syekh Al-Huzaifi. Tuan tengok dia baca Quran. Dia baca tak ada macam lagu-lagu macam Imam Kah. Tapi dia baca sebiji. Alif tu jelas alif dia. Ha tu jelas ha dia. Mana makhrajul huruf dengan sifat tu huruf ni, dia keluar dan sifat tu dijaga. Ini adalah tuan-tuan paling mahal dalam Quran. Dia sendiri sebut makhrajul huruf, sifatul huruf adalah markah yang paling banyak. Apa paling banyak? Lagu ni tuan-tuan, bolehlah lagu. Tapi dalam tajwid, dalam Quran ni tuan-tuan, lagu ni dia taklah menjadi keutamaan. Siapa nak kenal lagu ni, lagu kadang kita boleh ya silakan. Itu lebih baik. Tapi jangan utamakan sangat. Utamakan apa dia? Makhrajul huruf dengan sifatul huruf. Dua ni penting. Betul kalau kita dah boleh fasih, kita belajar taranum. Walaupun guru saya kebanyakan tak setuju dengan taranum. Ada pensyarah saya di Jordan dan juga pensyarah saya di Kuala Islam. Ada yang tak setuju dengan taranum. Sebab taranum ni kadang-kadang tak dengung 2 harakat. Dia bantai sampai 6. Panjang sepatutnya 6, dia bantai sampai 8. Sebab nak jaga lagu tu, lenggokkan lagu tu. Betul ada di kalangan pensyarah saya yang dia tak setuju dengan taranum. Tapi nak baca taranum ya silakan. Tapi yang penting apa? Makhrajul huruf, sifatul huruf ni Quran. Memang kena jaga. So nak dapat tu di mana tuan-tuan? Dengan kita mempelajari nama tajwidul Quran. Semua terangkum dalam tu. Makhrajul huruf, sifat huruf, hukum hakam, macam mana baca iqlaq, macam mana baca gunnah, tu semua dalam tajwid. Itu penting. Mesti boleh baca, paling tidaknya tuan-tuan kita boleh sebut huruf, itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena ada maharatul fahmi. Dah boleh baca, dia kena faham apa yang dibaca. So faham baca ni tuan-tuan, dia ada 2 kaedah. Yang pertama dengan terjemahan, yang kedua dengan tafsir. Terjemahan ringkas. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, itu terjemahan. Tapi kalau tafsir, dia akan huraikan ayat tu. Apa yang dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, dia akan huraikan. Kenapa guna perkataan alhamdu? Apa wajah i'rab dia dalam bahasa Arab, dalam nahwu, itu dia panggil tafsir. Dia paling tidaknya tuan-tuan sebagai orang awam, kita tahu terjemahan. Nak tahu tu mudahnya tuan-tuan, tuan-tuan pergi kedai di Bagan Serai tu, tuan-tuan cari Quran, tepi ni yang Arab, tepi tu terjemahan. Baca satu ayat lepas subuh, tengok terjemahan apa dia. Basic buat macam ni tuan-tuan. Saya akan cerita pada. Basicnya dimulakan daripada surah Wadduha sampai ke bawah. Wadduha sampai kepada An-Nas. Kenapa kita mula Wadduha? Sebab surah ni yang lazim kita baca dalam sembahyang. Wadduha sampai kepada An-Nas. Hari ni mula dengan surah Wadduha. Apa dia Wadduha? Wal-laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita tengok makna dia. Oh ni makna dia. Oh ni makna dia, ni makna dia. Mula daripada tu dulu. Kemudian bila mana dah habis kita baca dah terjemahan daripada Wadduha sampai kepada An-Nas, tuan-tuan beralih kepada surah yang lazim tuan-tuan baca. Apa dia selalunya? Yasin, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah. Kalau kita ni sikit baca Khamis malam Jumaat atau hari Jumaat, suratul Kahfi. Tuan-tuan start dengan 5 surah ni dulu. Baca surah Ar-Rahman, tengok terjemahan apa dia. Baca surah Al-Waqi'ah, tengok terjemahan. Tu cara kita. Dah habis ni tuan-tuan, barulah tuan-tuan naik kepada Baqarah, naik kepada Ali Imran, sampailah kepada habis satu Al-Quran. Tapi masuk, tak perlu ambil waktu lama tuan-tuan. Lepas subuh setengah jam cukup dah. Baca, kita beli masjid ada Quran Mushaf. Sebelum kita keluar daripada masjid subuh tu,
Baca satu muka, tengok terjemahan. Baca satu muka, tengok terjemahan. Itu cara kita nak faham. Kalau ada waktu masjid ada kuliah tafsir, kita datang dengar. Saya ada tafsir di Masjid Sedunia, dia ada tafsir apa? Sini apa siapa? Ustaz Dari. Ustaz Dari, tafsir Al-Munir. Kita dengar tafsir Al-Munir Dr. Wahab Zuhaili. So tafsir tu tentang surah apa? So kita dengar huraian dia tentang ayat. Pada tafsir tu kita akan tahu asbabun nuzul, sebab apa Allah turunkan ayat tu, hadis mana yang ceritakan tentang ayat tersebut, kemudian wajah i'rab dia tu dalam tafsir pelan-pelan tuan-tuan. Insya-Allah kalau kita sering dengan Quran ni tuan-tuan, dia akan rasa lain dalam kehidupan. Sangat lain. Saya di kampung saya tu ada satu orang. Masa tu saya tingkatan 5. So dia orang ni tuan-tuan kalau maghrib tak ada kuliah, dia orang buat halaqah Quran. Saya join sekali. Saya join daripada saya tingkatan 3, 4, 5. Saya join dia orang baca Quran dengan pakcik-pakcik tu dan dengan pakcik-pakcik tu. Jadi ada satu orang ni tuan-tuan, dia langsung tak boleh baca Quran. Memang tak boleh baca. Sampai tang dia tu nak baca, sampai masa dia nak baca tu kita orang ada muka lain. Ni lambatlah habis. So dia baca lagi salah patah balik. Mana tak bengar orang. Lalu dia kata tadarus. Kalau tadarus ni tuan-tuan, dia tu letak nombor lah sekali ya. Sebab dia baca lambat. Baca sangkut. Dia kan kita nak suruh dia baca, kita apa tu itu idgham tu dengung lagi. Dia pun ulang tapi dia tak marah. Bagusnya tuan-tuan, pakcik ni dah ni ada lagi orang dia tak pernah marah. Tak pernah marah orang tegur dia. Tapi ada satu orang pakcik tu, Pak Haji tu marah dia. Hang ni dah besar tak boleh baca Quran. Tapi dia dengar ada ikut. Sampai dah saya masuk college, kemudian saya balik daripada Jordan, kemudian saya buat hari tu pun saya tak mengajar banyak lagi. Waktu maghrib lapang, saya pun masuk Quran, masuklah halaqah Quran dia orang. Pakcik tu baca tuan-tuan lancar, elok dia baca dengan tajwid dia, dengan makhraj huruf tepat. Walaupun ada lagi lah salah-salah tu, salah simple, salah yang kita kata yang sikit-sikit lah, tak macam dulu. Dia boleh tuan-tuan. Mana dia sabar. Sampai masa saya tengok dia baca Quran sebelum ni, kalau tengok dia main ni tuan-tuan, muka pakcik-pakcik semua berubah. Ni lambat hari ni, nak balik hari ni. Sebab dia baca pelan. Bukan baca pelan, suara pelan, dia baca lambat. Huruf tak kenal. Sampai dia kata, saya ustaz, saya mula daripada Iqra' balik. Kan dia kan baca Quran daripada Baqarah, dia advance lah. Dia tak tahu apa. Mula daripada Iqra'. Alif lam a i u. Lala dia boleh baca Quran. Ini tuan-tuan, maharatul qiraah, maharatul fahmi ni penting. Yang ketiga pada al-ittiba'. Bila boleh baca, boleh tadabbur ayat, boleh mengerti ayat, apa dia? Yang ketiga ittiba'. Ittiba' ni ikut. Insya-Allah tuan-tuan, barulah Quran itu dia akan jadi petunjuk. Insya-Allah tuan-tuan, orang yang lazim dengan Quran ni hidup dia tenang. Hidup dia cukup baik dengan Al-Quran. Dia jadi sahabat kepada Al-Quran. Betul Nabi SAW sebut dalam Sahih Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, kata Nabi, dia akan datang pada hari kamu di hari kiamat, menjadi sahabat kamu, dan dia akan mensyafaatkan kamu. Dia akan mensyafaatkan siapa yang yang membacanya. Kalau kita baca surah Al-Mulk contoh, setiap malam sebelum kita tidur, takdir Allah mati orang tu pada malam tersebut, dia baca surah Al-Mulk sebelum dia tidur, kemudian dia meninggal dunia dalam tidur dia. Surah Al-Mulk ni dia akan datang di dalam kubur sebagai pembantu kepada empunya yang membacanya. Tu baru satu surah Al-Mulk. Kalau dia baca 114 surah, 30 juzuk, semua ni tuan-tuan akan datang membantu di negeri akhirat. Itu dia kita bagi syafaat Al-Quran. Al-Quran dia ada syafaat dia. Bagi siapa? Bagi mereka yang membacanya. Apatah lagi kalau kita tadabbur ayat, kita pula memahami ayat, kita juga ikut Al-Quran ni tuan-tuan, maka itulah yang dinamakan sebagai petunjuk Al-Quranul Karim. Baik.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Aku memalingkan daripada ayat-ayat aku. Tak ada orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Ketahuilah, perbandingan kelakuan kamu dalam perkara mengikut sunnah Nabi SAW adalah seumpama orang yang demam, yang merasa pahit gula dalam mulutnya. Ni ikut sunnah Nabi SAW, diumpama apa? Orang yang demam, yang rasa pahit gula dalam mulut. Orang demam ni tuan-tuan, kalau makan benda manis pun tak rasa manis. Letak gula ni pun tuan-tuan, hilang rasa gula, hilang rasa manis. Macam tu orang ni ikut sunnah Nabi SAW. Berat tuan-tuan. Atau yang kadang-kadang yang simple, yang mudah tu pun kadang-kadang kita tak boleh buat. Itu cara tu. Itu dia punya kesusahan, kepayahan dia. Maka ketahuilah, perbuatan maksiat yang disertakan perasaan hina dan berhajat kepada keampunan Allah adalah terlebih baik daripada perbuatan taat yang disertakan perasaan bangga dan juga takabur. Syekh buat perumpamaan pun ni tuan-tuan. Dia kata Syekh rahimahullah, satu orang yang buat maksiat, kemudian dia bertaubat, dia rasa bersalah dengan maksiat yang dia buat, lebih baik daripada satu orang yang buat amalan taat tapi ada perasaan sombong, ada perasaan bangga dengan amalan dia. Mana lebih baik? Ahli maksiat tadi. Ahli maksiat dia akan jadi baik bila mana dia bertaubat. Ahlul ibadat dia akan jadi jahat bila mana dia melakukan ketaatan dengan penuh rasa kebongkakan, dengan penuh rasa riak, ujub dan sebagainya. Itulah kejahatan ahlul ibadah. Kebaikan ahli maksiat bila mana dia bertaubat. Sebab tu para ulama pernah membandingkan maksiat yang disertai dengan istighfar lebih baik daripada ibadat yang tak disertai dengan istighfar. Sebab apa tuan-tuan? Ibadat lagi sukar, lagi payah nak dibandingkan dengan taubat bagi ahli maksiat. Sebab kalau semayang ni tuan-tuan, ibadat yang dibuat kalau disertai dengan niat selain daripada Allah, ditolak oleh Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ibadat ni dia benda yang sangat berat. Kalau kita tak istighfar, maka sangat sukar amalan tersebut nak diangkat kepada Allah. Kesempurnaan. Betul, kita lepas mayang kita istighfar 3 kali, itu sunnah Nabi SAW. Patutnya kalau kita fikir logik, lepas buat ibadat apa nak istighfar? Sepatutnya macam itulah. Lepas ibadat kenapa nak istighfar? Sepatutnya istighfar ni lepas buat maksiat. Sebenarnya tuan-tuan, lepas ibadatlah perlu sangat-sangat kepada istighfar. Kerana dalam ibadat tersebut bercampur niat. Kerana dalam ibadat tersebut hilang kesempurnaan ibadah tersebut. Kadang-kadang ibadat yang dibuat tu tak mencapai kualiti dia, tak mencapai kepada piawaian dia, SOP dia tu tak lengkap, maka dia akan mengurangkan kualiti ibadah. Sebab tu kita lepas main kita istighfar kepada Allah. Sebab dalam semayang kita kadang-kadang kita lupa, dalam semayang kita kadang-kadang kita lalai, dalam semayang kita kadang-kadang macam-macam datang. Oleh kerana lemahnya kita tu tuan-tuan, maka dia ajarkan kepada kita lepas daripada melakukan ketaatan ada namanya istighfar. Macam juga dalam majlis ilmu dianjurkan ada nama tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa nak kena ada tasbih kafarah? Sedangkan ni majlis ilmu, majlis ceramah, maulid dan sebagainya, itu majlis baik, majlis orang soleh. Tapi kenapa kena ada istighfar? Sebab kemungkinan besar dalam majlis itu kadang-kadang terlintas niat kita yang tak baik, niat riak kita. Kadang datang perasaan ujub, datang perasaan riak, datang perasaan yang tak baik, ada kelalaian dalam majlis. So tasbih kafarah itu dia cover yang kurang tu. Adulah tuan-tuan. Sebab tu kata Syekh rahimahullah,
orang yang bermaksiat disertakan dengan taubat, diserta dengan istighfar kepada Allah, adalah lebih baik daripada perbuatan taat yang disertakan dengan perasaan bangga dan juga takabur, sebab dia akan merasakan amalan kebaikan tersebut. Itulah tuan-tuan, dan dalam bab kita hari ini itu mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung nanti, iaitu bab yang seterusnya, siapakah keluarga Rasulullah SAW. Keluarga Nabi ni ahli bait atau tidak? Syekh kita ni dia syarah keluarga Nabi ni lain. InsyaAllah kita akan lihat pada bulan hadapan, insyaAllah. Allah Ta'ala panjangkan usia, insyaAllah kita akan jumpa dengan tajuk yang baru, siapakah keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.